Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua dan anda sedang menonton segmen Jom Sihat bersama Dua Pharma Biotech dibawakan kepada anda sempena Minggu Saham Digital Permodalan Nasional Berhad. Tuan-tuan dan para penonton yang dihormati sekalian, sudah pasti anda tahu bahawa kanak-kanak di seluruh Malaysia sudah hampir pun tidak ke sekolah secara fizikal. Terdapat kesan yang membimbangkan dari segi pembelajaran, perkembangan emosi dan juga interaksi sosial mereka. Tetapi sesuatu yang mungkin tidak terlintas dalam fikiran kita adalah kesan terhadap sistem immunity mereka. Ini amat penting, terutama sekali untuk kanak-kanak muda yang masih membesar secara fizikal. Kerana persekitaran sekolah merupakan arena utama untuk kanak-kanak semua membina immunity daripada penyakit am seperti sesama, demam campak dan sebagainya. Satu lagi persoalan yang juga menjadi tanda tanya, terutama sekali kepada ibu bapa seperti saya, adalah merupakan aspek nutrisi. Kanak-kanak lazimnya sangat gemar makan makanan yang manis. Ada juga kanak-kanak yang memang sangat memilih makanan mereka. Ini adalah satu cabaran untuk ibu bapa dalam memastikan bahawa anak-anak mendapat khasiat dan gizi yang seimbang. Jadi bagaimana agaknya ibu bapa dapat menangani kedua-dua isu ini? Sebelum kita menjemput tetamu kita membuka ruang komen di Facebook Live untuk anda menanyakan soalan tentang nutrisi dan juga suplemen makanan. 9 soalan terbaik akan memenangi voucher bernilai RM100 setiap satu untuk dibelanjakan di laman web www.dbhealth2go.com. Sekarang kita akan berbual secara virtual bersama Puan Muhaini binti Muhammad, seorang pegawai dietetik dari UKM yang menjalankan perkhidmatan klinik dietetiknya di Hospital Chancellor Tuanku Mukhriz, Pusat Perubatan UKM. Puan Muhaini juga merupakan seorang clinical instructor yang menjalankan pengajaran dietetik klinikalnya kepada pelajar ijazah sarjana muda dietetik. Pengkhususan beliau pula adalah dalam bidang kardiologi. Jadi kita ucapkan selamat petang kepada Puan Muhaini dan terima kasih kerana sudi bersama kami. Baik, Puan Muhaini, secara lazimnya bagaimana dietetik ataupun seorang pakar diet ni adalah merupakan berbeza daripada tugas seorang doktor? Mungkin kita boleh berikan sedikit perincian tentang bidang tugas Puan Muhaini. Okey, mungkin ramai yang baru dengar tentang dietetik ataupun kalau kita dekat hospital atau ada di klinik kesihatan juga dia panggil pegawai dietetik. So pegawai dietetik basically kita akan bekerja juga bersama dengan doktor dan bidang pengkhususan kita lebih kepada pemakanan terapeutik, juga kita memberikan perkhidmatan counselling tentang pemakanan bukan sahaja untuk yang berpenyakit kronik tetapi juga kepada kanak-kanak, kepada ibu mengandung, kepada warga emas juga. Baik. Seterusnya kita terus ke persoalan yang sedang bermain di fikiran semua ibu bapa. Mereka sudah sedia maklum bahawa anak-anak mereka mendapat demam sesama antara 5 hingga 6 kali setahun biasanya. Terutama apabila mereka belajar di tadika. Jadi untuk pengetahuan para ibu bapa yang sedang menonton siaran kita ini, adakah ia berkait rapat dengan sistem pertahanan badan mereka ataupun immunity? Okey, bila kita katakan sistem immunity kanak-kanak ni dia dibina setiap masa dan semakin kanak-kanak meningkat usia, sistem pertahanan tubuh mereka sebenarnya akan semakin matang ya. Apabila kanak-kanak memasuki alam persekolahan, seawal kanak-kanak belajar di tadika, anak saya pun ada seorang yang belajar di tadika, kadar jangkitan mereka kita lihat lebih tinggi. Namun biasa kita lihat kanak-kanak di tadika ni lebih terdedah kepada jangkitan yang berulang seperti kerap demam, batuk ataupun selsema. Ini kerana kanak-kanak lebih mudah untuk memindahkan jangkitan sesama mereka melalui sentuhan, melalui perkongsian makanan, perkongsian mainan dan juga perkongsian peralatan. Dan ini menyebabkan mereka mudah terdedah kepada penyakit-penyakit am dan tubuh badan mereka akan mencipta ataupun akan membina immunity kepada penyakit-penyakit ini secara lazimnya. Namun sekarang hampir semua kanak-kanak tidak dapat ke sekolah dalam masa 2 tahun ini. Jadi bagaimana ia memberi kesan kepada immunity
mereka kerana mereka tidak lagi terdedah kepada penyakit-penyakit am seperti dulu? Okey, kanak-kanak yang tidak dapat pergi ke sekolah tidak bermaksud sistem imuniti mereka tidak terjejas. Kesihatan kanak-kanak sebenarnya perlu diambil perhatian kerana mereka terdedah juga kepada jangkitan daripada orang dewasa yang berada di sekeliling lah. Kalau dekat rumah ada emak, ayah, adik-beradik, atuk ataupun nenek kan, untuk memastikan keadaan imuniti mereka sentiasa dalam keadaan yang baik. Bagi kanak-kanak yang berusia kurang daripada 3 tahun, ibu bapa perlu memastikan anak-anak mereka mengikuti jadual imunisasi yang telah ditetapkan. Bagi kanak-kanak yang berumur lebih daripada 4 tahun, pastikan mereka diajar cara menjaga kebersihan diri yang betul. Baik, dan seperti kita sedia maklum, apabila meningkat dewasa, kita akan membina ketahanan dan imuniti terhadap penyakit-penyakit yang lain. Namun untuk kanak-kanak, bagaimana untuk memastikan bahawa imuniti mereka terjaga? Adakah mereka sendiri boleh lakukannya tanpa sebarang input daripada ibu bapa atau persekitaran? Apa yang boleh ibu bapa yang sedang menonton siaran ini lakukan untuk membantu anak-anak mereka membina ketahanan? Okey, sekarang ni yang penting adalah peranan ibu bapa. Ibu bapa atau penjaga perlu memastikan kanak-kanak diajar cara mencuci tangan yang betul agar dapat mengurangkan jangkitan. Ini anak-anak pun boleh lakukan sendiri. Bila dah ajar dah cara cuci tangan yang betul atau menggunakan hand sanitizer yang betul, dia dapat membantu juga mengurangkan jangkitan. Selain daripada itu, faktor pemakanan yang seimbang juga penting untuk memastikan pengambilan nutrisi yang lengkap seperti makronutrien, vitamin dan zat kalian. Dan tidak dilupakan juga tidur yang mencukupi juga sebenarnya dapat membantu meningkatkan pertahanan tubuh mereka. Jadi seterusnya, apakah kaitan di antara imuniti kanak-kanak dengan kekurangan nutrisi serta vitamin dalam pengambilan diet harian mereka? Di mana kita boleh lihat kaitan ini kerana banyak sangat produk dan juga perkhidmatan yang menawarkan vitamin A, B, C, D dan sebagainya. Di mana kaitannya di antara kekurangan nutrisi serta vitamin yang diperlukan? Yang mana paling penting untuk anak-anak kita? Sebenarnya anak-anak perlu dipastikan diet mereka adalah sihat dan seimbang, mengandungi pelbagai jenis zat dan nutrien yang penting yang amat diperlukan dalam proses tumbesaran kanak-kanak tersebut. Di samping ia dapat membantu meningkatkan sistem pertahanan tubuh mereka. Kepelbagaian makanan ini sebenarnya boleh merujuk kepada kumpulan-kumpulan makanan yang ada di dalam piramid makanan Malaysia. Jadi bila kita kata kekurangan nutrisi dan juga pengambilan vitamin tu, ibu bapa sendiri kena pantau bagaimana pengambilan makanan anak mereka. Dan piramid ini pun sudah diubah suai untuk memenuhi keperluan sekarang. Kalau dulunya nasi yang kita lihat sebagai pengambilan wajib yang diletakkan di bawah piramid, namun kini telah pun diubah suai kerana rakyat Malaysia secara umumnya memang tak ada yang tak cukup nasi. Yang terlebih nasi ada. Dan Betul, saya setuju. Mereka. Jadi apa akan terjadi kalau tak ikut piramid, makan tak tentu hala dan kanak-kanak ini tidak mendapat nutrisi yang secukupnya? Okey, kanak-kanak yang mengalami kekurangan nutrisi serta vitamin, sebenarnya dia akan mengganggu sistem imuniti badan mereka dan seterusnya mudah untuk mendapat jangkitan penyakit. Cuma cabarannya adalah ibu bapa sekarang sibuk bekerja, kurang mempunyai masa untuk menyediakan makanan yang berkhasiat, dan sekarang banyak runner kan, Grab Food ada, Food Panda ada, jadi mudah untuk mendapat makanan segera yang mudah disediakan dan mudah untuk didapati lah. Ya, dan kebanyakan makanan kita tidak dimasak di rumah, tetapi dimasak di restoran-restoran
gerai-gerai dan sebagainya. Jadi kualiti makanan yang dinikmati oleh anak-anak kita pun agak sukar untuk dijaga. Terima kasih Puan Muhani. Kita akan beralih pandangan sebentar ke ruang komen Facebook. Dalam segmen ni, kita akan memilih 4 komen. Tadi saya ada sebutkan 9 soalan yang terbaik akan memenangi voucher RM100. Dan kita akan terus melihat kepada soalan yang pertama. Datang daripada Nur Akilah Abdul Rahman. Nur Akilah bertanya, saya sedia maklum pentingnya vitamin C dalam imuniti kanak-kanak. Selain itu, apakah nutrisi yang penting untuk tumbuh besaran anak-anak? Takkan nak bagi vitamin C je kan, kena ada vitamin-vitamin lain. Jadi apa antara vitamin yang penting? Okey, selain daripada vitamin C, vitamin yang perlu seperti vitamin A, selain daripada itu juga mineral seperti kalsium, protein yang berkualiti memang sangat bagus untuk membantu meningkatkan imuniti dan juga membantu tumbuh besaran kanak-kanak. Baik, adakah kita ada soalan yang seterusnya? Ya, terima kasih Suryati Ahmad yang bertanya, mengapa imunisasi kanak-kanak sekarang tidak sekuat kanak-kanak dulu? Wah, betul ke? Ada perbezaan di antara imunisasi kanak-kanak yang tidak sekuat zaman dulu. Pendapat daripada Puan Muhaimin. Bagi pandangan saya, jika kita lihat sistem imunisasi, saya rasa berbeza sekarang dengan dulu adalah kita tengok banyak kita katakan penyakit-penyakit yang masa kini yang kita perlu kita tangani lah. Selain daripada itu, kita tengok juga daripada segi tadi yang saya sebutkan tentang pemakanan. Sekarang ni ada banyak makanan-makanan yang terproses berbanding kalau dulu macam kita dekat kampung lebih banyak makanan-makanan yang semula jadi. Sekarang lebih banyak makanan yang terproses. Itu pun perlu diambil perhatian juga. Kadang-kadang seawal 2 tahun, 3 tahun kita dah dedahkan anak-anak dengan makanan-makanan yang terproses ni yang mana dia mengganggu kita punya sistem kesihatan kita jugalah. Ya, dan juga kanak-kanak zaman dulu kita lebih kerap bermain di luar bersama dengan rakan-rakan kita. Kanak-kanak zaman sekarang mungkin lebih banyak berada di dalam kawasan-kawasan tertutup dan tidak keluar untuk bermain. Jadi mungkin itu juga salah satu sebabnya, Puan. Mungkin juga sebab macam sekarang ni lebih kepada permainan gadget, video game dan sebagainya. Sebenarnya dia juga mengganggu masa rehat kanak-kanak. Ada kanak-kanak yang tidur terlalu lewat. Ketidakcukupan rehat juga boleh mengganggu sebenarnya pertumbuhan kanak-kanak dan juga kesihatan kanak-kanak. Rasanya ini satu segmen yang boleh kita panjangkan dan satu topik yang boleh kita angkat untuk dibincangkan secara berasingan. Kita ke soalan yang seterusnya. Apakah suplemen terbaik untuk meningkatkan immunity dan IQ kanak-kanak? Banyak produk dipasarkan sekarang yang bertumpu ke arah ini, meningkatkan IQ kanak-kanak dan selain daripada itu juga memberi pertambahan kepada kadar immunity kanak-kanak. Adakah wujud suplemen-suplemen sebegini? Okey, sebenarnya suplemen yang kita ambil adalah mengikut kepada keperluan tambahan sahaja. Yang paling utama adalah pemakanan yang sihat dan seimbang, yang mana perlu kita kata kombinasi daripada kumpulan-kumpulan makanan, daripada buah-buahan, sayur-sayuran, daripada sumber protein, susu, ke kacang, dan juga sumber karbohidrat yang baik. Ini sebenarnya dapat membantu anak-anak kita mendapat nutrisi yang secukupnya dan membantu kalau kita kata untuk fokus belajar, pastikan pengambilan sarapan pagi itu penting, dan juga jangan kita kata lampau kepada waktu makan dan sebagainya. So jika ada anak-anak yang
mungkin kita katakan memilih makanan yang mengalami kekurangan satu-satu zat makanan dan barulah kita pergi kepada suplemen itu sendiri. Yang terbaik adalah kita dapatkan dulu daripada sumber makanan yang semula jadi. Baik, terima kasih Najwa kerana soalan itu tadi. Dan seterusnya mungkin kita lihat soalan yang keempat. Bolehkah kita ambil suplemen sebagai pengganti kepada sayur-sayuran dan buah-buahan bagi sumber vitamin? Daripada Atifah Kamarudin. Rasanya soalan ni ada kaitan dengan apa yang disebutkan oleh Puan Mohaini tadi. Mana mungkin anak-anak kita ni dia memang anti sayur. Macam anak saya dia anti brokoli. Dia memang tak suka. Dia tengok benda tu pun tak lalu makan. Jadi untuk menggantikan sayuran yang memang mungkin mengurangkan selera makan anak-anak kita, adakah kita boleh masukkan suplemen dan vitamin sebagai pelengkap kepada diet? Kalau kita sekali lagi Puan perlu melihat kepada kita tengok daripada segi perkembangan pertumbuhan anak kita lah. Sekiranya memang anak-anak memang menolak dan kita mengalami masalah ataupun anak mengalami masalah kekurangan zat makanan, Puan boleh mengambil dia sebagai makanan tambahan lah. Tetapi jika dari awal kita seharusnya lah kita mengajak atau memperkenalkan sayur-sayuran yang berbeza kan, macam kata tadi anak tak suka makan brokoli, tapi kita ada banyak sangat sayur-sayuran yang lain yang boleh kita perkenalkan kepada anak kita. Jadi daripada situ sebenarnya kita boleh mengasah rasa dan juga kesukaan anak-anak itulah. Mungkin agaknya sebab itu di Philadelphia ada broccoli pizza untuk menggalakkan anak-anak di situ makan broccoli dengan cara yang mungkin lebih menyelerakan. Broccoli pizza. Saya tak tahu, mungkin kepada para penonton anda boleh mencubalah resepi ini, broccoli pizza. Dan kepada yang telah bertanya soalan, tahniah kita ucapkan kerana anda akan memenangi voucher yang boleh digunakan di www.dbhealth2go.com bernilai RM100 siap satu. Teruskan bertanya soalan. Kita ada satu lagi pusingan untuk soalan-soalan langsung daripada anda di Facebook sebentar lagi. Kita teruskan bersama dengan Puan Mohaini untuk soalan yang seterusnya. Yang ini memang kadang-kadang kita pun tertanya-tanya sebab banyak sangat sumber maklumat sekarang ini. Banyak sangat sumber maklumat di Twitter, di Facebook dan sebagainya yang dilaungkan sebagai penawar untuk semua penyakit pun ada, yang dilaungkan sebagai super vitamin pun ada. Jadi di mana ibu bapa boleh mendapat maklumat yang sahih, yang betul-betul tepat tentang keperluan nutrisi anak-anak mereka, Puan? Okey, ibu bapa boleh mendapatkan maklumat tentang keperluan nutrisi anak-anak mereka daripada pelbagai sumber yang sahih. Antaranya, ibu bapa boleh melayari ke portal My Health Kementerian Kesihatan Malaysia. Di sana ada bahagian untuk kanak-kanak, untuk remaja dan juga untuk pemakanan. Selain daripada itu, ibu bapa juga boleh mendapatkan nasihat pemakanan daripada pakar diet dan pakar pemakanan yang bertauliah untuk membantu merancang pemakanan anak-anak di samping pemilihan makanan yang sihat dan seimbang. Ya, dan jangan lupa kepada ibu bapa yang melayari portal itu, jangan lupa tengok sekali imbas, sekali lalu piramid makanan kerana ia telah diubah suai. Jadi kita pun kena ubah suai diet kita sebagai rakyat Malaysia untuk terus sihat dan cergas. Bukan saja untuk anak-anak kita ya, untuk kita juga. Baik, kita terus kepada soalan yang seterusnya, Puan. Bagaimana sebenarnya ibu bapa dapat memainkan peranan dalam memilih suplemen kesihatan ataupun makanan tambahan yang betul untuk anak-anak mereka? Contoh tadi, vitamin C untuk meningkatkan imuniti atau vitamin multivitamin untuk kekurangan nutrisi. Jadi bagaimana untuk ibu bapa tentukan?
Okey, ibu bapa perlu terlebih dahulu memahami keperluan kesihatan anak-anak mereka. Saya percaya ada sesetengah anak-anak yang memilih makanan ataupun kita katakan picky eater. Oleh itu di antara mereka ada yang mengalami masalah kekurangan nutrisi dan mungkin mudah dijangkiti penyakit. Jadi ibu bapa perlu membaca label suplemen untuk anak mereka bagi mengetahui kandungan formulasi yang terdapat dalam suplemen tersebut. Adakah suplemen yang diambil itu memenuhi keperluan tambahan anak mereka? Jadi ini dapat sebenarnya dapat sebab terdapat juga suplemen yang kurang ataupun hampir tiada kandungan vitamin dan mineral di dalamnya. Contohnya seperti gamis dan juga jus buah yang telah dipack. Jadi walaupun bertanda mengandungi vitamin sekian, kerana bentuk gummy dan jus tu kita harus lebih berhati-hati ya Puan? Ya betul. Sebab kadang-kadang seperti gamis kan, dia kalau kita tengok warna dia, bentuk dia memang sangat menarik minat kanak-kanak untuk mendapatkan bagi kanak-kanak yang mungkin tidak mempunyai set gigi yang lengkap, mereka lebih gemar untuk memilih gamis sebab tekstur dia yang lembut. Macam gamis ni dia diperbuat daripada gelatin dan mengandungi kita kata gula yang tinggi, maka kuranglah nutrisi atau vitamin di dalamnya. Jadi itu adalah gamis yang sering kali kita lihat sebagai produk di pasaran yang mana mungkin kita juga tertanya-tanya kenapa adanya produk seumpama ini di pasaran sedangkan ia adalah sesuatu yang seperti yang dikatakan oleh Puan tadi mempunyai kandungan gula yang tinggi, diperbuat daripada gelatin dan sebagainya, namun tetap dipasarkan sebagai produk kesihatan untuk anak-anak kita. Pandangan daripada Puan Muhaidir. Bagi saya sebab dia punya satu adalah dia punya tekstur dan juga satu adalah dia punya bentuk. Kan kalau gamis ni kita tengok ada banyak-banyak jenis bentuk, warna, dan sebenarnya sebagai ibu bapa kita sebenarnya perlu mengawal untuk anak-anak ni makan gamis sebab sekiranya kita tidak mengawal pengambilan macam dia makan kacang contohnya kan, mungkin berlaku pengambilan gula yang berlebihan dan juga kandungan gula yang tinggi ni juga boleh mengganggu keselesaan perut jugalah. Kadang-kadang bukan anak-anak kita saja Puan, kita pun termakan gummy dengan berlebihan. Kita tengok ada vitamin C, okey bolehlah ada vitamin C, makan je. Tapi kita tidak sedar tentang pengambilan gula secara tidak langsung ini memberi kesan kepada obesity. Dan kita terus ingin juga bertanya kepada Puan berkaitan dengan kegemukan atau obesity di kalangan kanak-kanak yang merupakan satu kondisi dan juga penyakit yang semakin meningkat. Jadi bagaimana untuk pihak ibu bapa kurangkan kadar pengambilan gula oleh anak-anak mereka? Sebab gula ni dia macam tersirat dalam semua produk. Okey, penting untuk ibu bapa mengawal pengambilan kita kata makanan yang berkalori tinggi seperti makanan yang berlemak ataupun makanan yang mengandungi tinggi gula secara berlebihan, sebab kita tahu makanan-makanan ini yang menyebabkan peningkatan berat badan berlebihan dalam kalangan kanak-kanak. Oleh itu ibu bapa memang perlu memantau dan mengawal pengambilan makanan anak-anak, pantau untuk macam kita tengok
kandungan bahan yang ada dalam packaging lah selalunya kan, seperti macam gula-gula, cookies, coklat, aiskrim dan sebagainya. Semua senarai makanan disebutkan oleh Puan tadi memang merupakan kegemaran bukan saja anak-anak kita tapi kita juga yang sering kali pada ketika musim MCO kita juga telah mengambil makanan ini dalam kuantiti yang berlebihan. Dan kesedaran itu amat penting. Terima kasih Puan. Selain itu, apakah bahan makanan atau minuman yang perlu kita kawal secara umum, bukan saja untuk anak-anak kita? Secara umumnya macam minuman-minuman dalam tin, minuman kotak, minuman cordial juga perlu dikawal sebab dia juga ada mengandungi gula yang tinggi, dan ibu bapa perlu juga untuk mengelakkan ataupun mengawal lah untuk membuat simpanan makanan di rumah, stok makanan di rumah kerana minuman ataupun snack, makanan ringan ni ada mengandungi gula yang tersembunyi. Baik, kita kembali kepada isu tadi berkaitan dengan gummies kerana ada produk-produk yang dipasarkan sebagai suplemen kesihatan berstatus pharmaceutical. Bagaimana pula dengan kandungan gula dalam produk-produk seperti gummies yang berstatus pharmaceutical? Okey, kandungan gula di dalam gummies biasanya lebih tinggi berbanding dengan suplemen kesihatan yang lain. Sebab itu rasanya lebih manis. Jadi ibu bapa perlu mengambil tahu dengan membaca label pada bungkusan gummies tersebut. Jadi mungkin perkara ini juga amat penting untuk diberi penekanan iaitu membaca label pada produk sebelum kita membuat sebarang pembelian. Apakah maklumat penting yang harus ibu bapa ketahui sebelum memberi sesuatu produk kepada kanak-kanak yang di bawah jagaan mereka dari segi kesihatan? Bagaimana untuk kita benar-benar membaca label dengan tepat? Okey, maklumat-maklumat penting yang ada pada label makanan adalah ramuan yang terkandung dalam produk tersebut, senarai fakta nutrisi bagi satu hidangan, dan sekiranya ingin membuat perbandingan, boleh membandingkan dengan per 100 gram nutrien bagi setiap produk. Contoh yang paling mudah kita boleh tengok dos vitamin C 100 mg ataupun 30 mg akan ditulis dengan jelas pada label produk yang diklasifikasikan sebagai suplemen kesihatan. Baik, kita perlu juga ketahui bahawa masih ada banyak maklumat yang boleh mendidik para pengguna mengenai penggunaan produk, terutama produk yang berstatus pharmaceutical melalui sisip bungkusan. Contohnya seperti cara yang betul untuk mengambil suplemen kesihatan tersebut atau mungkin juga dos yang sesuai untuk anak-anak pada peringkat umur yang tertentu. Boleh Puan ulas sedikit berkaitan dengan perkara ini? Okey, ibu bapa perlu memainkan peranan yang penting dalam memberikan suplemen kepada anak-anak mereka. Jadi suplemen sebenarnya bukanlah makanan utama yang wajib diberikan kepada anak-anak mereka, tetapi bergantung kepada status pemakanan kanak-kanak tersebut. Pemberian suplemen perlu mengikut dos atau saranan yang telah ditetapkan untuk mengelakkan berlakunya toksisiti ataupun kesan sampingan. Dos untuk suplemen pula bagaimana Puan? Okey, bagi keperluan zat dan mineral, sebenarnya kita boleh merujuk kepada Recommended Nutrient Intake RNI 2017. Sebagai contoh, keperluan pengambilan vitamin C sehari bagi kanak-kanak seusia 2 hingga 6 tahun adalah di antara 30 hingga 35 mg, manakala untuk kanak-kanak seusia 9 hingga 12 tahun adalah 65 ke 100 mg. Baik Puan Muhani, kita akan melihat ruang komen sekali lagi sebelum kita akhiri rancangan kita. Kita masih ada berbaki 5 e-voucher dari dbhealth2go.com untuk dimenangi. Soalan seterusnya, apakah cara yang cepat, mudah dan berkesan untuk menarik anak-anak untuk makan makanan yang berkhasiat dan bernutrisi? Daripada Taufik Hidayah, silakan Puan. Okey, cara yang cepat
Apa tadi? Cepat, mudah dan berkesan. Cepat, mudah dan berkesan. Okey, kita kena tahu dulu anak tu umur berapa. Kalau anak yang masih kecil, seawal macam kita memperkenalkan makanan kepada anak-anak ni, kita boleh sediakan makanan yang mudah untuk dia pegang, dan kita sediakan makanan ni jangan kita satu warna aje. Jadi kalau macam kata satu warna kan macam kita kena perkenalkan warna yang berbeza ataupun rasa yang berbeza. Jadi dia akan menarik minat anak ni untuk makan, dan satu lagi kita makan bersama. Kan? Jangan letak anak duduk sana, mak duduk kat meja lain. Jadi kita anak-anak dia rasa macam tak naklah makan kan. Jadi perlu ada waktu bersama keluarga jugalah. Kita jangan bagi pilihan kepada dia orang. Kena makan juga time tu. Macam itulah lebih kurang. Terima kasih Puan. Soalan seterusnya daripada Siha Taha. Anak-anak tidak suka makan sayur. Ini memang soalan standard. Bagaimana cara terbaik untuk kita beri nutrien yang mencukupi dalam pemakanan mereka? Kerana saya rasa Puan Siha sama seperti rakyat Malaysia yang lain bimbangkan kekurangan nutrisi akibat anak yang tidak suka makan sayur. Okey, ini memang soalan favourite kan. Anak-anak tidak suka makan sayur. Mula-mula kita tanya dulu, kita suka makan sayur tak? Sayur apa yang kita suka makan? Jadi kalau sayur-sayuran, sebab sayur-sayuran ni dia ada banyak variety. Sebagai saya bagi pengalaman lah, saya memperkenalkan sayur-sayuran kepada anak-anak ni, kita mulakan dengan sayuran yang lembut dahulu. Kita bagi sayuran yang jenis lembut dahulu, dan kita boleh juga macam kita buat jemput-jemput ke kan, kita tambahkan sayur dekat dalam tu, kita potong kecil-kecil. Sebenarnya itu membantu juga untuk memperkenalkan sayur-sayuran ni kepada anak-anak. Kadang-kadang anak-anak ni tengok kita juga, kita makan mi kan, kita tauge, kita tepikan, dia pun ikut kan. Jadi kita kena ada satu role model jugalah, kita jadikan contoh kepada anak-anak untuk sama-sama menikmati sayur-sayuran tu, ataupun mungkin boleh buat aktiviti bersama anak-anak kan, tanam pokok ke, ataupun semasa kita beli sayur-sayuran kan, kita ajak dia sekali, jadi memperkenalkan sayur-sayuran kepada anak-anak mereka lah. Dan ini sesuatu yang memang penting. Tanya diri dulu sama ada kita suka makan sayur ataupun tidak. Terima kasih Puan kerana memberi peringatan itu kepada semua penonton. Dan seterusnya Nur Arfah Onwi bertanya, anak saya mengalami masalah lactose intolerance. Oleh itu mereka tidak boleh minum susu formulate untuk kanak-kanak. Apakah gantian yang terbaik supaya mereka masih mendapat zat dan khasiat yang terdapat di dalam susu seperti kalsium dan juga DHA? Okey, untuk anak yang mengalami lactose intolerance, sebenarnya ada susu formula yang lactose free yang sesuai untuk dia ambil. Jadi saranan saya supaya Puan berjumpa dengan pakar pemakanan ataupun pakar diet yang berdekatan lah, di klinik kesihatan ke, untuk mendapatkan nasihat tentang produk yang sesuai ataupun susu yang sesuai untuk anak Puan. Sebab kita akan tengok juga keperluan daripada segi umur berapa, berat badan macam mana, keperluan tenaga dia macam mana, itu lebih baik lagi lah. Baik, kita terus ke soalan yang berikutnya daripada Baida. Bagaimana ibu bapa dapat mengesan anak yang kurang nutrisi dan apa suplemen yang sesuai? Boleh atau tidak kita sebagai ibu bapa menilai anak kita ni cukup nutrisi ke, kekurangan ke, terlebih ke? Okey,
untuk ibu bapa sebenarnya kita boleh melihat satu adalah daripada segi perkembangan anak-anak. Yang kedua kita tengok daripada segi pertambahan berat, pertambahan tinggi kan. Kalau macam kita anak yang daripada kita ada buat check up setiap bulan tu kan, itu sebenarnya penting untuk kita pantau berat badan anak kita ni meningkat mengikut carta dia ataupun tidak. Sekiranya kita mendapati pertambahan berat dia lambat ataupun dia punya pertumbuhan kita nampak tidak mencapai umur yang sepatutnya, itu puan kena terus berjumpa dengan doktor yang berhampiran lah untuk mendapatkan nasihat yang sebaiknya lah. Kalau yang tak mau buat homework tu macam mana? Dia kekurangan apa tu? Kekurangan kasih sayang ke? Saya tanya untuk anak saya tak suka buat homework. Tak apa puan, kita tinggalkan dulu. Dari seawal umur berapa untuk pengambilan makanan tambahan Silver Half? Jadi seawal umur berapa anak sesuai diberikan makanan tambahan atau suplemen? Makanan tambahan ni kita seperti tadilah kita kena tengok semula keadaan atau keadaan kesihatan anak itu sendiri. Sebab ada anak yang yang memang memerlukan suplemen tambahan yang diprescribe daripada doktor dan memang seawal usia bayi lagi lah ataupun kanak-kanak memang diperlukan untuk ambil suplemen tersebut. Baik, adakah kita mempunyai soalan-soalan lain? Rasanya tiada. Jadi tahniah kita ucapkan kepada semua yang mana kita telah pilih soalan-soalan anda. Anda bakal memenangi voucher www.dbhealth2go.com bernilai RM100 setiap satu. Terima kasih kepada semua penonton yang bertanyakan soalan tadi. Dan kita ingin sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Mohani kerana sudi bersama kami untuk memberikan pendedahan tentang nutrisi, zat dan juga pemakanan di kalangan anak-anak kita. Mungkin pesanan terakhir kepada semua penonton yang sedang menonton siaran ini dalam satu ayat sahaja Puan untuk para penonton yang ingin menjaga kesihatan anak-anak. Silakan. Okey, satu ayat je. Okey, tabiat makanan yang seimbang dalam kalangan ahli keluarga penting sebenarnya untuk membantu anak-anak ini mengenal makanan yang sihat dan juga seimbang. Jadi ibu bapa memang perlu memainkan peranan dalam memastikan anak-anak mendapat pemakanan yang sihat dan seimbang di rumah. Baik, terima kasih Puan Mohani kerana sudi bersama kami pada hari ini. Terima kasih juga sekali lagi kepada semua yang menonton. Sentiasalah menjaga kesihatan kita sekeluarga. Untuk mendapat lebih maklumat tentang suplemen Duo Pharma berjenama Champs, Flavets dan Proviton untuk sisi keluarga, sila layari www.dbhealth2go.com atau ke farmasi yang berdekatan. Live stream Minggu Saham Digital akan berterusan. Jangan ke mana-mana para penonton sekalian. Rancangan ini dibawakan oleh Duo Pharma Biotech, solusi bijak hidup sihat.